على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18. Muka surat 18, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat mengangkat dua tangannya, dua tangan seseorang. Mengangkat dua tangan ni seperti yang diangkat pada tatkala takbiratul ihram juga. Angkat tangan seperti yang diangkat pada tatkala takbiratul ihram juga. Angkat tangan tu serupalah dengan angkat tangan ketika takbiratul ihram. Sunat mengangkat dua tangan ni pada tatkala turun kepada rokok seseorang. Sunat mengangkat dua tangan ni pada tatkala turun kepada rokoknya, dan pada tatkala bangun daripada rokok kepada i'tidal, dan pada ada tak dal alif nun. Hak Jawi tak ada nun. Dal alif nun. Hak Rumi dan ada. Dan hak Jawi ni da alif je. Buh nun. Dan pada tatkala berdiri betul daripada tahiyah awalnya. Bermula yang lain, yakni bermula tempat yang lain daripada empat tempat ini. Mana empat tempat? Angkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan, ada tempat-tempat. Yang pertama, angkat tangan tatkala takbiratul ihram. Yang kedua, angkat tangan tatkala turun kepada rokok. Yang ketiga, angkat tangan tatkala bangun daripada rokok kepada i'tidal. Yang keempat, tatkala bangun berdiri daripada tahiyat awal. Itu empat tempat ini. Bermula yang lain, yakni bermula tempat yang lain daripada empat tempat ini, tiada sunat angkat dua tangannya, tangan seseorang. Jadi selesai bicara berkaitan dengan syarat rokok empat perkara, kemudian selesai bicara syarat i'tidal empat perkara, kemudian pergi kepada bacaan yang disunatkan ketika bangkit kepada i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dan apabila berdiri betul dalam i'tidal, Rabbana lakal hamd.
Panjanglah. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu bacaan yang disunatkan dalam i'tidal. Ketika bangkit daripada rakaat pada i'tidal, tasmi' intikal sami Allahu liman hamidah ketika berpindah daripada i'tidal kepada rukun rakaat. Jadi asalnya ketika berpindah rakaat pada i'tidal asalnya Allahu Akbar jugalah. Kisah bicara melepasnya, kisah saya nak baca radhiyallahu anhu. Jadi daripada Allahu Akbar berpindah daripada i'tidal kepada rakaat, diubah kepada sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allahu liman hamidah baca ni tak kala angkat kepalanya daripada rakaat. Ingat tak minggu lepas panjang tu? Sami Allahu liman hamidah ni sunat dibaca tak kala angkat kepala daripada rakaatnya, bukan sami Allahu liman hamidah di dalam i'tidal, bukan. Ni. Minggu lepas tu tak kala angkat kepalanya daripada rakaat tu belah kali minggu lepas kan duk tekan. Dalam i'tidal baca apa? Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu dalam i'tidal. Ataupun Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu bacaan dalam i'tidal. Rabbana lakal hamd hadis Bukhari Muslim, Rabbana walakal hamd pun hadis Bukhari Muslim, Allahumma Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu bacaan di dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah sunat dibaca tak kala angkat kepalanya daripada rakaat. Rakaat selesai angkat je sami Allah. Sami Allah. Bukan angkat kepala daripada rakaat, tegak berdiri, sami Allahu liman hamidah. Bicara dah mengelepas. Hak tu pihak masjid kena tegur kalau ada tu imam yang seumpama tu. Tak dengar tegur orang atau ni laporan pada pejabat agama, degil sangat ni. Sebab apa? Perkara sunat je, perkara sunat yang saya tekan minggu lepasnya. Masbuk nak dapat rakaat, dia kena sempat rakaat bersama rakaat imam, qada tamakninah, qada subhanallah. Jadi tu imam ni di penghujung rakaat, masbuk ni baru rakaat je sami Allah. Jadi masbuk ni dalam rakaat, mata dia bukan tengok ke depan, bukan tengok ke tubuh tu imam rakaat ataupun sudah berpindah kepada i'tidal. Rakaat mata tunduk ke latar, tengok ke latar. Jadi masbuk ni rakaat sami Allah. Sami Allah itulah. Maknanya dapat ke tak dapat dia tamakninah bersama rakaat imam ni, masbuk ni. Tapi kalau masbuk, hak tu imam hujung rakaat tu lah, tu imam hujung rakaat. Kalau masbuk imam rakaat dia rakaat tak ada isu lah. Sebab rakaat tu lama dengan tu imam. Hak masalah masbuk yang rakaat, tu imam di hujung rakaat dah. Contoh, imam baru rakaat, masbuk ni baru masuk semayang. Allahu Akbar. Tengok, rakaat tu dia baru Allahu Akbar. Dia sampai lambat. Dia pun rakaat ni sekejap sami Allah. Dapat tak tamakninah bersama rakaat imam? Nak tahu mana dapat tak dapat? Rakaat dia sami Allah. Dapat tu. Bukan apa? Dengar sami Allah. Tapi kalau dia rakaat, tu imam pun berpindah pada i'tidal, mulut tak bunyi, tegak baru sami Allah. Sebenarnya dia dapat tak tamakninah bersama rakaat imam? Tak dapat lah. Tapi dia ingat ke dapat, sebab sami Allah tu lambat sikit. Sami Allah tu imam tegak dah, bukan tu imam masa tak kala angkat kepala daripada rakaat. Jadi macam dengan masbuk ni, ingat ke dia dapat rakaat? Kena-kena tak dapat. Kamu masa memang dia tengah turun tu imam rakaat lagi, dia turun je, imam pun naik. Dapat tak mana bersama rakaat imam? Tak dapat. Tapi tak sedar, sebab tu imam naik tegak sami Allah. Dia pun boleh tu. Ingat ke boleh tamakninah bersama rakaat imam. Ni kata ni,
Kalau tu imam buat gini, memang Pak masjid kena nasihat. Sebab memang ada tu imam seumpama ni. Masjid ni, masjid. Ada. Noding juga ada orang masjid. Noding kena ajak minum air, siuk sepatu tu. Lepas tu nasihat. Tepuk urut belakang tu imam. Timam muda boleh ni ayah haji nak nasihat ni. Baik ayah haji lah. Punya ayah haji tu dia kendor lah sikit. Dia tu imam pun, awak pakat tu imam, saya pakat ayah haji. Mana? Mana besar pakat tu imam dengan pakat ayah haji? Pakat tu imam bukan pakat ayah haji. Pakat ayah haji ni berapa puluh ribu baru boleh pakat ayah haji. Baru ribu ni boleh pakat ayah haji. Besar pakat ayah haji. Ayah haji nak tegur tu imam. Kena tegur lah. Dia sami Allah ni tak kala angkat kepalanya daripada rokoknya. Tu. Dalam berdiri tu, Rabbana lakal ham. Ni daripada rokok berpindah pada berdiri senyap. Berdiri, sami Allah. Sami Allah tu ketika berpindah daripada rokok pada i'tidal. Tak kala angkat kepalanya daripada rokok. Minggu lepas belah-belah dia tak kala ni. Dia tak kala pula ni. Ni ayat kitab ni comel dah. Makmum tu lebih baik ambil muafiq hari tu. Dah sekarang ni dia kira dapat ambil muafiq mana? Dari kali masuk di lockdown kan. Lockdown dia. Di lockdown dengan imam tadi lah. Maknanya sepatutnya ambil muafiq kan. Tambah kan lah. Ambil muafiq macam mana pula? Lockdown ni lah. Lockdown ni tu. Dari lockdown. Lepas tu? Dengan ni. Pada makmum tu status dia sepatutnya di lockdown ni kan. Lepas tu? Dia jadi muafiq lah. Oi, jauh tu tukar tu jadi muafiq kok mana pula? Jadi lockdown ni masuk lagi kena tambah rakaat lah. Awak tambah rakaat tu cerita lain, apa jadi muafiqnya? Tu aku nak jadi muafiq. Jangan gitu. Makmum masbuk. Masih di rokok tu imam dah rokok lagi. Kalau makmum masbuk dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah tu imam, maka dia selesailah, dia tak ada rakaat lah. Dia pun lepas tangan i'tidal bersama imam. Tapi masih diturun pada rokok tu, tikman dalam rokok lagi. Mana sekarang ni imam dalam rokok, masbuk ni kita cerita masbuk hak takbir imam rokok dah lah, senang cerita. Jadi imam rokok dah, imam baru rokok, dia masuk saf baru sapa. Dia pun Allahu Akbar, dia pun rokok cepat-cepat. Imam dah rokok lagi, dia masbuk. Tak jadi muafiqnya dia masbuk. Tak ada kena dengan muafiq lah. Apa jadi dia tak dapat tamat ni bersama rokok imam. Tak ada kena-kena jadi muafiq kok mana pula. Muafiq bak lain. Ni masbuk lah nak pergi muafiq kok mana. Masbuk lah. Dan jadi muafiq tu kenapa? Dah ya tak dang tamat ni bersama rokok imam. Kenapa jadi muafiq? Kenapa jadi muafiq? Muafiq itu sebab tak dang tamat ni dengan rokok imam dia jadi muafiq. Jadi muafiq. Jauh tu di lekong tu. Jauh lekong tu. Jauh dah kena dah dia masbuk lah. Jadi muafiq macam mana? Sekarang dia masbuk, dia rokok tu, imam masih lagi rokok, masa turun tu dia nampak lah. Dia turun pada rokok, imam dah rokok lagi. Dia turun je, sami Allah. Maknanya dia tak sempat, atau maknanya bersama rokok imam. Maka dia tak dapat, masbuk ni tak dapat rakaat. Masbuk ni wajib serta-merta berpindah mengikut imam dalam i'tidal. Rakaat dia tak dapat. Gitulah, kena tambah lepas imam bersalam. Tak ada kena dengan muafiq dah dia masbuk. Bila dah masbuk jadi muafiq. Mana pula masbuk jadi muafiq? Masbuk lah. Masbuk tapi kena tambah. Kena tambah rakaat sebab rakaat tu tak dapat. Tak dibilang rakaat pertama dia. Mana dia belum rakaat pertama lagi. Nanti kemudian tu bangkit boleh jadi rakaat pertama, kedua, ketiga lepas tu. Tak dapat rakaat, mana kena tambah lagi lah Pak Imam bersalam. Sebab dia masbuk, tak akan bertukar pada muafiq, tak ada kena-kena dengan muafiq di situ sebab dia masbuk.
Dia muafiq ni, dia Allahu Akbar, imam sedang baca surah. Dia dapat masa satu Fatihah. Dia muafiq. Dan ni dia masbuk. Jadi muafiq kat mana pula? Tapi masbuk yang tak dapat, masbuk yang sempat rokok, imam masih lagi dalam rokok, tapi rokok je dia sami Allah. Mana pun tak dapat sama-sama rokok dengan tu imam qada tamak nino. Maka masbuk ni tak dapat bilang rakaat. Sebab imam sudah i'tidal, maka masbuk ni wajib serta merta bangkit pada i'tidal ikut imam. Rakaat tak ada. Wajib tu. Jangan kekalkan rokok. Nak tasbih lagi, batal sembahyang. Sebab dia tak dapat rakaat. Rokok tidak dikira. Kalau imam rokok, masbuk, rokok sami Allah. Sempat ni. Bersama rokok imam, rakaat dia dapat. Rokok dia dikira. Dia nak sambung tasbih dia lagi sekali ke, okey je. Tapi afdalnya ikut imam segera. Afdal je lah. Ikut imam i'tidal segera. Tapi rakaat dapat ke tak? Dapat, sebab masbuk tadi sempat rokok bersama rokok imam, qada tamak ninah, qada subhanallah. Syok hukumnya tak dapat juga. Tak dapat rakaat kalau syok. Syok macam mana? Masih merokok tu dia rokok. Lepas tu imam duduk gini dah, i'tidal, mulut tak bunyi sami Allah. Tegak baru sami Allah. Kalau dengar pada sami Allah, imam duduk baru berpindah, mana boleh tamak ninah lah. Tapi dia pun teringat lah, tu imam ni, tu imam penyakit ni kata ni. Tu imam duk dengar kata ni, dia memang sami Allah dalam i'tidal dah. Maka dia syok di hati dia, tak dapat rakaat barangkali, maka hukumnya tak dapat. Dia wajib kena i'tidal segera, kena tambah lepas salam satu rakaat. Rakaat tu tak dapat. Kalau dia syok, sama ada sempat tamak ninah bersama rakaat imam ataupun tidak. Ni kalau syok, tak dapat rakaat. Tu cibuk tu sami Allah manah midah tu. Tak ada kena-kena dah. Tak ada muafiq. Dan sekarang kita dah cerita hal muafiq dah. Cerita hal masbuk. Dia rokok. Nak dapat rakaat. Dia kena sempat sama rokok dengan tu imam. Qada tamak ninah. Barulah tu imam sami Allah. Baru dapat rakaat. Kalaulah imam dah rokok. Masbuk. Rokok sami Allah. Maka dia tidak dapat. Tidak dapat rakaat pertama tu lah. Sebab dia tidak sempat rokok bersama rokok imam. Qada tamak ninah. Qada subhanallah. Tak ada kena-kena dengan muafiq dah ni. Kita bicara bab masbuk, dapat rakaat ke tidak. Jauh kita nak pergi pada muafiq. Tak ada kena-kena dah. Apa kena-kena dengan muafiq? Muafiq tadi. Masih dia takbir sampai merokok, dapat masa satu Fatihah. Muafiq lah dianya. Ni masih dia takbir tu memang rokok dah. Dia memang masbuk. Tak dapat masa tu. Cuma dapat rakaat ke tak dengan rokok dia tu. Tu je persoalan. Bila tak dapat tamak ninah bersama rokok imam, tak dapat rakaat. Jadi muafiq pula. Tak ada kena-mengena dengan muafiq tu. Tak ada kena-mengena. Yelah. Jadi masbuk nak tukar pada muafiq ni kok. Lakar lauk dah berapa kali. Lakar lauk dah. Tidak ni lah. Saya faham ni bila kita tak boleh rakaat, kita kena tambah. Bila kena tambah tu, saya tahu. Muafiq kan. Kenapa muafiq tambah rakaat? Sebab dia nak dan bersama ni lah. Kena tambah rakaat. Kena tambah rakaat tak panggil muafiq. Tak ada kena-kena. Muafiq tambah rakaat. Tak ada kena-kena muafiq tambah rakaat. Tak ada. Muafiq tak ada kena-kena dengan tambah rakaat. Tak ada kena-kena tambah rakaat muafiq. Hak tak tambah rakaat imam bisalam masbuk gitu. Tak ada kena-kena tu. Ada. Salah tafsiran. Salah negara tu. Salah negara tu. Salah sempadan dah tu. Salah sempadan dah. Jauh lagi tu. Kita ni surah wisma ni. Surah wisma ni. Surah kaki tangan kerajaan. Jangan. Ni bukan surah kapung ni. Kan? Faham tak? Tak sekarang ni persoalannya hak masalah sami Allah tu lah. Bukan masalah tu imam, kita pun samalah. Sami Allah ni sunat baca bila? Sunat membaca pada tak kala angkat kepalanya di rakaat, sami Allahu liman hamidah, ganti Allahu akbar asal. Baca bila ni? Tak kala angkat. Ni rakaat. Angkat. Angkat je sami Allah. Jangan tegak molek barulah sami Allah. Tu.
Memang kalau kata biasa jumpa Tok Imam, memang saya tahulah. Saya tahu. Hak Tok Imam buat gini tu memang ada lah. Ada pula bukan jarang-jarang lah. Memang ada jugalah. Ramai juga. Bukan jarang-jarang. Ke apa? Jarang-jarang, kadang-kadang. Gitulah. Jarang-jarang jugalah. Ada yang seumpama tu. Tu kena tegar lah. Sebab itu berkait dengan kedudukan makmum masbuk yang boleh berlaku pada tiap-tiap rokok Tok Imam tak ada je makmum masbuk baru masuk. Tok Imam rokok ada je kan. Kan Tok Imam beri salam tu kan. Ada tambah 1 rakaat, ada tambah 2 rakaat, ada tambah 3 rakaat. Masa imam rokok ada baru takbiratul ihram. Ada ni. Kalau imam hujung surah di takbir tak using mana. Sebab bila imam rokok dia rokok segera. Memang sah dia akan dapat tamat ninah bersama rokok imam. Tak ada isu tu. Tak ada benda tu. Masa makmum ni takbir, imam tak rokok lagi. Imam hujung surah. Imam rokok, makmum pun segera rokok. Tu memang dapat rakaat. Hak timbulnya, imam dah rokok tu. Rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat. Boleh berlaku sangat-sangat. Ada makmum baru takbiratul ihram. Kadang-kadang imam masa rokok tu nampak bunyi cepat-cepat belakang. Allahu Akbar, dia pun rokok. Ada ni. Dia Tok Imam pula kalau dia terperasan seumpama tu, dia memang disunatkan rokok tu panjang sikit. Dia asal Tok Imamnya tasbih rokok 3 kali je lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Tapi kalau dia nak tidak ada ni, dia perasan dah. Kelang kabut di hujung. Dia perasan dah. Allahu Akbar, rokok, dia perasan. Maka disunatkan dia diam sedikit. Tambahlah tasbih tu jadi 5 kali ke. Pada ni. Jangan sengaja pula nampak je orang takbir tu, sami Allah. Pada muka rakaat tak boleh. Jangan gitu. Dah muka sama Bunyi berdahing hujung tu tahu dah muka sama je. Ni orang lewat. Nampak je sami Allah pada muka tambah rakaat. Tak boleh mari awal tu. Mana dia terperasan je ada makmum baru masuk solat, dia memang nak iktidak dah sebab dia tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali dah. Tapi dia perasan ada tu baru takbir. Dia sunat rokok dia tu panjang sikit. Mana makmum tu pun rokok ada molek, dia pun sami Allahu liman hamidah. Biar makmum tu dapat rakaat bersama dengan rakaat imam. Itu bagi imam lah. Tapi nak tekan sini, sami Allah tu sunat baca pada tatkala angkat kepalanya daripada rokok. Itu bacaan dalam bangkit pada iktidal dan bacaan dalam iktidal. Dan sunat mengangkat 2 tangannya. Angkat 2 tangan. Angkat ni seperti pada tatkala takbiratul ihram juga. Terdahulu kan. Ketika takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Maka angkat tangan ni sama dengan angkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan, tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, tapak dengan tapak tangan dengan perut jari menghadap kiblat, jari diceraikan sedikit, jangan rapat, jangan cerah banyak. Kemudian jangan tegak, condong ke hadapan sedikit. Ni tegak, condong ke hadapan sedikit. Imalah dia panggil condong ke hadapan sedikit. Boleh tak? Tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Membetuli bukan pegang sini, tak ada. Itu bicara itu. Atau seduk pegang sinilah. Tak ada pegang sini. Kalau pegang je sini, mana tapak membetuli bahu, habis. Mana menghadap kiblat, tak ada. Mana condong ke hadapan, condong ke belakang jadinya. Kih nak gomor ke cuping telinga ni. Ni. Tak ada. Gesek, gomor, laga. Apa dia? Nak kata bagi. Ni. Seng bunyi ni. Ni telinga cuping telinga ni. Ni. Ni tepat dia ni kena rasa sini ni. Ada orang ajar betul-betul no. Dia kata kena ni, kena berasa ni. Ni ibu jari ni biar berasa ni cuping telinga ni. Dah. Tak ada. Dan kita tak ajar gitu. Membetuli. Pada membetuli. Membetuli separas, seiring. Tu membetuli bukan suruh gesek. Jadi sekarang ni tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Ni kalau rendah sangat, ada tak jari membetuli telinga?
Tak ada. Kalau tinggi sangat, ada tak tapak membentuk bahu, sudah lebih. Pertengahan. Tapak membentuk bahu, jari membentuk telinga. Tak ada ni. Ni angkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan cara yang sama, ketinggian yang sama. Bila pula ni? Pada tatkala turun kepada rokok, dan pada tatkala bangun daripadanya, daripada rokok pada i'tidal, dan pada tatkala betul berdirinya daripada tahiyat awal. Jadi ada 3 tempat lagi angkat tangan. Yang pertama, sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, sunat angkat tangan pada tatkala turun kepada rokok. Yang ketiga, angkat tangan tatkala bangun daripada rokok kepada i'tidal. Yang keempatnya, tatkala bangun kepada berdiri daripada tahiyat awal. 4. Jadi ada 3 lagi, jadi semua sekali 4 angkat tangan. Ini mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi Maliki hanya 1 tempat saja angkat tangan, iaitu ketika takbiratul ihram. Tatkala turun kepada rokok tidak ada angkat tangan. Tatkala bangun daripada rokok pada i'tidal tidak ada angkat tangan. Tatkala bangun berdiri daripada tahiyat awal tidak ada angkat tangan. Mazhab Hanafi Maliki angkat tangan 1 tempat saja. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, itu ijma' ulama untuk disunatkan angkat tangan. Kalau mazhab Hambali satu lagi, sama dengan mazhab Syafi'i. Angkat tangan tatkala turun kepada rokok, angkat tangan tatkala bangun daripada rokok pada i'tidal. Sama. Tetapi bangun tatkala bangun berdiri betul daripada tahiyat awal tidak ada mazhab Hambali. Tidak sunat angkat tangan. Jadi mazhab Hanafi Maliki angkat tangan 1 tempat sahaja. Tatkala takbiratul ihram. Mazhab Hambali 3 tempat. Hak mana tak sunat angkat? Tatkala bangun berdiri daripada tahiyat awal. Tu dia tak ada situ mazhab Hambali. Jadi 4 tempat ni mazhab Syafi'i kita. Dan Syafi'i 4 tempat. Bermula yang lain dari 4 tempat ini, tiada sunat angkat 2 tangan. 4 tempat je dia. Selain tu tak ada lah. Bangkit daripada rakaat pertama, rakaat kedua, tidak sunat angkat tangan. Bangun daripada rakaat ketiga, rakaat keempat, tidak sunat angkat tangan. Tidak sunat angkat tangan. Bangun daripada sujadah, tidak sunat angkat tangan. Tapi tak ada lah. Bangun di sujadah angkat tangan tu tak ada lah. Tapi saya pernah terpandang dia sujadah, masa nak sujadah yang angkat tangan tak perasan tu. Sujadah pagi Jumaat tu lah, dia bangun, dia angkat tangan dulu botok dada. Dia angkat tangan mana pula dia pagi Jumaat sujadah, turun sujud, dia pun bangun tu dia angkat tangan dulu baru letak tangan dada. Saya pernah terpandang. Tapi kalau rakaat pertama nak rakaat kedua, tiga nak rakaat keempat angkat tangan, tu biasa tu. Tu biasa. Rajin sungguh dia. Sebab dia bawa mari masjid. Rajin, orang lain malah. Sebab apa malah? Sekali je angkat tangan. Tatkala bangun berdiri daripada tahiyat awal dia angkat tangan. Malah dia kata orang lain berkali lah. Dia angkat tangan belaka. Bangun daripada bawah kepada berdiri angkat tangan belaka. Rakaat pertama nak rakaat kedua kan, tak ada 2 tahiyat kan, dia angkat tangan juga. Rakaat 3 nak rakaat keempat, dia angkat tangan juga. Ni rakaat kedua bangkit rakaat ketiga, bangkit di tahiyat awal sunat angkat tangan ni. Tempat lain tak sunat angkat tangan. Dia angkat apa salahnya? Dia angkat 2 pergerakan yang makruh. Sebab kita bergerak sekali makruh, bergerak 2 kali dengan 2 anggota makruh, bergerak 3 kali batal sembahyang. Sekarang ni dia bergerak 2 kali. Ni sebelah tangan dipanggil 1 pergerakan, sebelah tangan dipanggil 1 pergerakan. 2 pergerakan yang makruh. Tambah sekali je lagi, 3 kali batal sembahyang. Tu je lah angkat tangan yang memang tak sunat. Daripada rakaat pertama bangkit pada rakaat kedua, tak sunat angkat tangan. Kau rakaat pertama kan, lepas sujud kedua tu bangun pada berdiri, bangun tu dah lalu lah, tak payah angkat tangan. Rakaat ketiga kan, lepas ada sujud yang kedua tu bangun pada rakaat keempat, bangun letak tangan dada lah. Memanglah umumnya orang tak angkat. Umumnya orang tak angkat. Tapi adalah selit jarang-jarang tu ada. Memang ada lah ramai-ramai tu. Dia angkat tangan, rajin sungguh lah. Makruh tu. Itu pergerakan yang makruh. Mana ni? Ni.
hok angkat tangan tatkala turun kepada rokok, dan angkat tangan tatkala bangun kepada i'tidal. Dia angkat tangan pada masa takbiratul ihram, kita mazhab Syafi'i ni tangan duduk bawah kan, Allahu Akbar. Kalau mazhab Hanafi dia angkat dulu siap-siap, dia angkat dulu. Tapi mazhab Hanafi dia angkat tinggi. Sebab mazhab Hanafi membetul di telinga, dia tidak membetul di bahu. Mazhab Hanafi dia angkat dulu siap-siap, angkat dulu, Allahu Akbar, baru dia takbir. Dia angkat dulu. Tapi mazhab Hanafi tinggilah sebab dia membetul telinga, dia tidak ada membetul di bahu. Dia angkat tinggi, dia angkat dulu siap-siap. Kemudian Allahu Akbar. Dia buat kita. Kita mazhab Syafi'i dah. Tangan duduk bawah, Allahu Akbar. Semua ada hadis belaka. Ada hadis belaka. Ada hadis Nabi kabbara summa rafa'a yadayhi. Nabi takbir baru Nabi angkat tangan. Ada hadis rafa'a yadayhi summa kabbara. Sahabat ayat. Nabi rafa'a yadayhi, mengangkat oleh Nabi akan dua tangan. Summa kabbara. Kemudian Nabi pun Allahu Akbar. Ada hadis belaka. Mazhab ni ada hadis belaka. Cuma kita beritahu ni, mazhab Syafi'i buat gitu. Tengok dia tu angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Tu ada hadis juga. Tapi itu mazhab Hanafi pakai hadis tu. Gitu je lah. Sekarang ni, waktu tatkala takbiratul ihram, tatkala turun kepada rokok. Faham tak ni? Kita habis baca surah, kita pun nak rokok. Kita pun Allahu Akbar. Gitu. Tatkala turun kepada rokok. Ni ayat kita. Tatkala turun kepada rokok. Ada jugalah style. Lakum dinukum waliyadin. Dia angkat dulu. Ada. Siapa baca kuat? Tak Iman lah. Tak Iman belaka kena. Tak sungguh. Dia lakum dinukum waliyadin. Itu contoh surah yang ayat terakhir lah. Surah lain lah. Lakum dinukum waliyadin. Dia angkat dulu, dia letak bawah, lepas tu Allahu Akbar, pindah pada rokok. Sini bila angkat ni tak kala turun kepada rokok. Tak kala turun, bukan tak kala hujung surah. Ke bukan takbir pada tak kala hujung surah gitu. Takbir pada tak kala turun kepada rokok. Siap baca surah, kita sunat berhenti sekejap. Sunat saktah kan dia panggil. Sunat diam sekejap. Mana lakum dinukum waliyadin. Tarik senapas dulu, berhenti sekejap, barulah Allahu Akbar pada rokok. Tapi nak cerita angkat tangan ni tak kala turun kepada rokok. Jangan angkat awal-awal. Kalau angkat awal-awal, tak sampai masa dia lagi, tak sampai masa disunatkan, angkat dah, bukan tak kala turun pada rokok, hujung surah angkat dah, itu dua pergerakan yang makruh. Tambah satu pergerakan lagi, batal sembahyang. 3 pergerakan berturut-turut. Kan sunat angkat tangan kan? Sunat angkat tangan tak kala turun kepada rokok. Bukan angkat tangan di hujung qiyam, bukan. Hujung surah, itu hujung qiyam. Hujung berdiri. Angkat tangan dulu siap-siap. Letak tangan bawah, barulah Allahu Akbar. Barulah turun pada rokok. Tidak. Angkat tangan pada tak kala turun kepada rokok. Tak, dia gini, semayang ada dia punya skill dia. Ada dia punya skill dia. Cara dia ada. Buatlah peseng macam mana pun, uniform, jubah 2 lapis, 3 lapis pun tak kira lah. Serban 2, 3, 4 lapis pun tak kira. Tapi skill semayang boleh tahu belajar ke tak belajar. Dia ada skill dia. Dia ada sunat hai'ah dalam sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni lah keindahan dalam semayang. Bukan buat gitu dah. Sama ada kita perici ataupun tidak, sunat hai'ah dalam semayang. Tu. Kalau kita perici, nampak perbezaan dia. Manakala orang tengok, dia ni kemas semayang ni. Kan boleh cam. Dia ni kemas semayang ni. Tapi kalau kita dah tahu, nampak comel pakaian, ni orang alim ni, nampak comel pakaian. Dia ada skill, dia ada skill, ada cara dia. Macam ginilah orang baca Quran. Kita orang tak pandang ni, sedap dia baca, dah suara dia ada. Kalau tak suara ada, orang lain tak ada suara, bisu.
Suara dia ni, suara dia sedap sikit lah. Dia baca sedap, dia pandai buat lagu, dia biasa dengar ni syekh-syekh baca kori-kori tu lah, baca Quran sedap. Dia pandai buat lagu, pandai tiru, sedap dia baca. Tapi kalau orang pandai sungguh, dia baca tak belajar molek gitu tu. Memang dia baca lagu dia pandai tiru. Suara pula dia sedap, memang dia sungguh. Lagu dia tiru, suara dia sedap betul. Tapi dia baca tak belajar molek tu. Mana orang betul-betul pandai, dia tahu nilai. Kita tak pandai ni, kita nilai kut suara sedap. Gitu lah bandingan. Ni samalah, dia ada rezeki dia semayang ni. Nampak pakai comel macam mana pun, kalau tak belajar molek tak kena. Sunat-sunat hai'ah lah, tak jadi batas semayang. Sunat-sunat hai'ah ni keindahan di dalam sembahyang. Jadi nak angkat tangan ni, bila angkat tangan, angkat ikut suka. Tak kala turun kepada rokok. Angkat tangan awal, belum lagi turun pada rokok, angkat tangan apa? Tak sampai masa dia lagi. Kalau angkat juga, tak sampai masa disunatkan. Jadi dua pergerakan tu bukan sunat hai'ah, bukan makruh hukumnya. Itu satu. Dan pada tak kala bangun daripada rokok kepada iktidal. Masa bangun tu, bukan iktidal dulu. Sami Allah liman hamidah, tegak dah. Angkat tangan. Gaya pula dia angkat. Bergaya lah dia angkat. Sekarang ni angkat ni bila ni? Pada tak kala bangun daripadanya dua rokok pada iktidal. Masa bangun, bukan dalam iktidal angkat tangan. Angkat tangan dia tak kala bangun. Bukan tak kala iktidal. Ada ayat sini, ayat kita ni. Tak kala bangun. Daripada rokok ni, sami Allah tu, mulut sami Allah, tangan pun angkat. Tak kala bangun tu. Jadi sami Allah dengan angkat tangan ni sama je lah masa dia. Sebab sami Allah hak terdahulu, dan sunat membaca pada tak kala angkat kepala daripada rokok. Sami Allahu liman hamidah, angkat pada rokok. Hak ni angkat tangan ni tak kala bangun daripada rokok pada iktidal, sama lah. Angkat kepala dengan bangun daripada rokok pada iktidal sama. Jadi maknanya sami Allah dengan angkat tangan tu serentak. Jadi rokok sami Allahu liman hamidah. Dah ni tangan duduk bawah. Dah tangan duduk bawah. Kalau baru nak buat kau cakap cemaking tangan. Dan nak jadi dah tangan duduk straight bawah. Sami Allahu liman hamidah. Dah tangan berhenti dah. Hak lambatnya macam mana? Rokok sami Allahu liman hamidah, baru nak angkat. Baru nak angkat dah. Apa apa? Tamat dah masa dia. Habis dah masa dia. Angkat juga macam tadilah. Angkat bukan tempat dia. Dua kali angkat tangan tu. Tak angkat dua tangan tu, dia panggil dua pergerakan yang makruh. Dua pergerakan yang makruh. Angkat tangan ni tak kala bangun daripada rokok kepada iktidal. Mana daripada rokok tu, angkat kepala sami Allah tu, tangan pun angkat. Sami Allah liman hamidah. Dah ni tangan terus ke bawah. Tu yang ketiga, yang keempat ni pula. Dan pada tak kala berdiri betul berdiri daripada tahiyat awal. Tak kala betul berdiri. Dia bukan bangun berdiri daripada tahiyat awal. Betul berdiri. Bukan bangun berdiri daripada tahiyat awal. Kat bumi macam mana? Dan pada tak kala betul berdiri daripada tahiyat awal. Bukan bangun berdiri tahiyat awal, bukan. Dia bangkit dari tahiyat awal, kita mula angkat tangan bukan ketika tegak. Mana kita daripada latar kan, tangan kita tekan latar. Kita berbangun separuh jalan, tangan lepas daripada latar ni, kita terus angkat tangan. Bukan nanti tegak berdiri angkat ketiga baru angkat tangan dah. Mana dalam ginilah kita angkat tangan. Kita mula angkat tangan. Kan kita tangan tekan di lantai untuk bangun daripada tahiyat awal kepada rakaat ketiga. Tahiyat awal rakaat kedua, bangkit rakaat ketiga, tekan kita berbangun tu, duduk gini dah kita pun mula angkat tangan. Bukan kata berdiri betul rakaat ketiga baru angkat tangan, bukan. Ada ni. Mana? Sebelum tu sedikit. Sebelum tu sedikit kita angkat tangan. Lepas tangan tu duduk kita guna untuk tekan tu, kita bangun, tak angkatlah duduk. Bukan nanti berdiri rakaat ketiga tegak-tegak baru angkat tangan, bukan. Mana duduk ginilah kita kata. Duduk gini kita mula angkat tangan. Ini 4 tempat yang disunatkan angkat tangan
Ni dalam sembahyang ada 4 tempat mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali ada 3 tempat, dikecualikan hak bangun di tahiyat awal. Mazhab Hanafi Maliki 1 kali saja angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian tambah 1 lagi. Hak tak ada sini. Hak lewat sembahyang. Tu imam tahiyat akhir, dia bukan tahiyat akhir. Tu imam tahiyat akhir, dia bukan tahiyat akhir. Dia kena tambah rakaat. Sebut dah sini sebelum ni. Hak mana sunat angkat tangan? Sekarang tu imam tahiyat akhir, beri salam. Dia tahiyat ikut imam tapi dia bukan tahiyat akhir. Dia kena tambah rakaat. Dia pun bangun tu, dia hak mana hak angkat tangan sebelum letak tangan dada? Kalau tu imam kat keempat zuhur, makmum kat kedua zuhur. Makmum lewat 2 rakaat. Tu imam kat keempat zuhur, makmum kat kedua zuhur. Tu imam tahiyat akhir, makmum tahiyat awal tak panggil? Tahiyat awal tu sebab dia kat kedua zuhur. Hak ni tu imam beri salam 2 kali, dia pun bangun. Sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan baru letak dada. Tu imam kat keempat zuhur, dia kat kedua zuhur. Faham? Tu imam kat ketiga maghrib, dia kat kedua maghrib. Boleh faham tak? Timam kat ketiga maghrib, dia kat kedua maghrib. Dia lewat serakaat. Timam kat ketiga maghrib, dia kat kedua maghrib. Kat kedua ni ada duduk tak kalau sembahyang seorang? Ada duduk, tahiyat awal lah. Jadi kalau kita zuhur ni 4 rakaat. Timam kat keempat, makmum kat kedua. Kalau maghrib 3 rakaat. Timam kat ketiga, makmum kat kedua. Kalau subuh? Subuh tak ada lah subuhnya. Tak ada tahiyat awal subuh. Tak ada. Di 2 rakaat je. Timam kat keempat, zuhur, makmum kat kedua zuhur. Imam beri salam, makmum pun tambah 2 rakaat lagi. Makmum masa bangun tu sunat kata Allahu Akbar, takbir intiqalah dan sunat kat tangan baru letak dada. Adapun kalau imam kat keempat, makmum kat ketiga, dia lewat serakaat. Imam kat keempat, makmum kat pertama, dia hanya sempat 1 rakaat. Faham? Imam kat keempat, makmum kat ketiga, dia kena tambah 1 rakaat. Timam kat keempat, makmum kat yang pertama baru. Mana baru lisa rakaat. Imam pun beri salam, dia pun bangun. Tidak sunat kata Allahu Akbar. Ada tak sunat kata Allahu Akbar? Lepas tu, ni tangan jari duduk di mulut. Jangan buat gitu. Boleh pula bangun. Dok, mana jangan kata Allahu Akbar, tak sunat. Kalau kata tak batal. Tapi tak sunat. Lepas tu, gini ya. Ambil jari letak mulut. Jangan buat sungguh. Tak sunat kata Allah Akbar, bangun diam gitu je. Dan tak sunat angkat tangan. Kita tekan situ. Tak sunat angkat tangan. Angkat 2 pergerakan yang makruh. Mana? Ke memang tak pernah tambah rakaat? Memang sempat kau tambah untuk imam semua tau. Awal semua. Tapi Allah Akbar tu. Allah Akbar tu. Tak sunat je bangun senyap gitu je. Dan tak sunat angkat tangan. Yang sunat angkat tangan, sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan, timam kat keempat zuhur, makmum kat kedua zuhur. Tu je. Sama ke Ustaz masuk imam tahiyat akhir. Apa tu? Kita baru masuk. Kita masuk, kita pun turun ke bawah. Imam pun beri salam. Sama juga, bangun tidak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Dia nak gini je. Dia nak timam kat keempat, tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Tu je nak. Ke tahiyat awal kita tu, masa takbir Allah Akbar tu bawah, tahiyat awal saya tu, gitu. Tahiyat awal. Dah lah mari lambat. Tahiyat awal apa situ? Dari sekarang ni imam tasyahud akhir, baru Allahu Akbar. Dia pun turun. Tahiyat awal ke? Tak ada. Dia sekarang ni hak sunat kata Allahu Akbar ketika berpindah dia duduk kepada berdiri, dan sunat angkat tangan, imam kat keempat tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Pada ni. Jadi kalau zuhur, asar, isyak sama. Timam kat keempat, makmum kat kedua. Kalau maghrib, timam kat ketiga, makmum kat kedua. Kalau maghrib, timam kat ketiga, makmum kat pertama. Lepas imam beri salam, dia nak tambah 2 rakaat lagi kan? Bangun, tak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan, buat tangan dadis lalu dah. Ada nak faham? Ingat situ je. Makmum tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Gitu. Imam kat keempat zuhur, makmum kat kedua zuhur. Imam kat ketiga maghrib, makmum kat kedua maghrib.
imam pun beri salam, makmum pun tambah rakaat, masa bangun sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan baru letak dada. Kita nak fokus hak mana hak sunat angkat tangan. Selain depan tepat ni. Kenapa sunat angkat tangan? Sebab dia sama je. Dia sama sebab dia bangun daripada tahiyat awal. Jadi maksud yang terakhir ni lah. Dan pada kalau betul beri daripada tahiyat awal. Dia daripada tahiyat awal ke tak? Imam kat keempat beri salam, dia kat kedua. Bukan tahiyat awal. Ada pun imam kat keempat, dia kat ketiga. Dia pun bangun dia tahiyat. Tahiyat awal ke tu? Ada tahiyat awal kat ketiga? Ada. Tu tahiyat awal wajib kalau ikut tu imam. Sekarang ni nak bangun dia tahiyat awal. Imam kat keempat, makmum kat kedua. Imam kat keempat, makmum kat ketiga, memang tahiyat juga. Wajib kena ikut tu imam. Tapi tahiyat awal panggil? Tak. Dia tahiyat kena ikut tu imam je. Bangun ni bukan tahiyat awal dia ni. Tak sunat angkat tangan. Bangun dia tahiyat awal baru sunat angkat tangan. Simple je. Praktikal dia sama-sama kan. Tak susah. Praktikal jarang-jarang tak ingat. Kalau praktikal kerek lewat. Jadi sekarang ni kena kerek sikit lah lewat. Biar ingat molek dulu. Nak aman, dia takut dah ingat. Memang bukan kerana nak praktikal, memang hak lewat dah pun. Hak mana hak sunat, angkat tangan. Hak sunat, kita angkat. Hak sunat, kalau kita angkat, dua pergerakan yang makruh. Habislah. Dan sunat membaca kunut pada i'tidal yang akhir pada semayang subuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.